A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril ilm wa aftah alaina abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahil wa yassir wa la tu'assir alayya ya muyassir kulli asir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalik wa adada kamalih walhamdulillahi rabbil alamin. Qala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. As-su'al kaifa yakunu ad-dukhulu fil Islam? Al-jawab bin nutqi bisyahadatain. Ad-dukhulu fil Islam walaysa biqawli astaghfirullah, amma qaulullahi ta'ala ikhbaran an Nuh annahu qala faqultu astaghfiru rabbakum, fama'nahu anna Nuhan talaba min qaumihi an yadkhulu fil Islam bil iman billahi wa binabiyyihi Nuhin liyaghfirallahu lahum. Al-hadith umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, muttafaqun alaih. Terjemahnya, bagaimanakah cara untuk memeluk Islam, cara nak masuk Islam. Kalau orang petani kata masuk Melayu, orang Sia masuk Melayu. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dia bagi kepada kita orang Melayu. Bila kata Melayu, ialah Islam. Tidak ada orang Melayu boleh kata begitu. Tidak ada Melayu petani malaikat Islam. Begitu juga Malaysia, bila kata orang Melayu, orang Islam lah. Undang-undang pun bila kata Melayu, Islam. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang kita boleh berbangga dengan dia. Allah bagi nikmat yang besar. Jawapannya, cara masuk Islam dengan perucapan dua kalimah syahadah, disertai dengan niat masuk Islam. Yani masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bukan semata-mata mengucap, dengan niat nak masuk Islam. Oleh itu, bila disoal orang murtad, orang riddah, jatuh Islam, keluar pada Islam, dengan sembahyang dia masuk Islam ke tak? Bila dia semaya, dia baca tahiyat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam ke tak? Itu soalan. Maka yang lebih kuat hujahnya tak masuk Islam. Ada di sana ulama mengata jadi Islam, tapi yang kuat hujahnya tidak jadi Islam dengan baca tahiyah. Sebab dia baca tahiyah bukan niat masuk Islam, bukan niat bertaubat daripada riddah. Dia niat baca rukun sembahyang. Kita katalah orang Cina ke, orang India ke, dia pandai baca di dalam surah Khabar, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia baca surah Khabar, ada dia surah Khabar. Jadi Islam ke tak dia? Tak jadi Islam, dengan sebab dia baca surah Khabar, bukan dia niat nak masuk Islam. Serta pula pada hakikat di sisi Allah, Allah tak terima semata-mata mengucap
semata-mata niat nak masuk Islam dengan tidak i'tiqadkan maknanya. Kena i'tiqad makna dia pula mengaku. Kerana asyhadu bukan kata lidah saja, mengaku dengan lidah serta mengaku dengan hati. Kata tidak ada Tuhan lain daripada Allah, Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya dengan pengucapan istighfar seperti astaghfirullah, bukan nak masuk Islam kata astaghfirullah, bukan. Jangan terkeliru dengan zahir firman Allah Ta'ala. Jangan kita rasa jadi syubhah, jadi jadi soalan, jadi muskil. Kata Allah ada kata dakwah Nabi Nuh masuk Islam dengan Nabi Nuh kata faqultu astaghfiru rabbakum, maka kata aku hendaklah kalian istighfar akan Tuhan kamu. Dakwah Nabi Nuh suruh kaum dia istighfar. Jawabnya jangan terkeliru dengan zahir firman Allah Ta'ala tentang Nabi Nuh alaihi salam, bahawa baginda bersabda faqultu astaghfiru rabbakum. Maksudnya maka aku berkata kamu pohonlah keampunan daripada Tuhan kamu. Surah Nuh. Ini kerana maknanya. Sebab apa tak boleh jadi kita jangan terkeliru dengan ayat itu. Ini takwil nama dia. Takwil. Kerana maksud daripada ayat fakultus taghfiru rabbakum, makna yang sebenar ialah bahawa Nabi Nuh alaihi salam telah mengajak kaum baginda untuk memeluk Islam dengan beriman kepada Allah dan nabinya, Nabi Allah iaitu Nuh alaihi salam, supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan mereka. Itu maksudnya. Hendaklah kamu minta ampun dengan Allah. Maksudnya hendaklah kamu masuk Islam. Bila kamu masuk Islam, Allah ampun dosa kamu. Lagi pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maksud dia tu ialah aku diperintah untuk memerangi umat manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku adalah utusan Allah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang muttafaqun alaih. Soal bayyin hukma madhi Rasulullah alaihi salam. Al-jawab jaizun bil ijma'. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Qala Allah Ta'ala wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Wa ma'na 'azzaruhu athnau 'alaihi wa madahuhu wa 'azzamuhu. Al-haditha. Al-hadith. Inna ba'dhan nisa' madahna an-nabiyya alaihi salam biqawlihinna amama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya habbaza Muhammadun min jari. Rawahu ibn Majah. Wa thabata madhu akthara min sahabiyyin lahu ka Hassan ibn Thabit wal Abbas wa ghairihima, war Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yunkir dhalika bal istahsana. Jelaskan hukum mengucapkan pujian buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum? Terangkan hukum, jelaskan hukum tentang puji kepada Rasulullah. Kita ucap perkataan, ibarat, ayat-ayat yang menunjuk di atas puji kepada Rasulullah. Jawabnya mengucapkan pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibolehkan, diharuskan dengan ijma'. Perkara yang harus dengan ijma'. Harus dengan makna asal makna diboleh.
dengan mana tidak dilarang, tidak ditegah. Kemudian perkara yang diboleh itu dengan secara umum, ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala tidak dihukum dengan wajib, dengan sunat. Walau bagaimanapun, puji akan Rasulullah itu perkara yang boleh, tidak dilarang. Itu hakikat yang sebenar. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maknanya, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagaimana yang saya komen dululah, sepatutnya kita belakang ni lebih baik kita kata wahai Muhammad, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri dia tidak khitab kepada Nabi dengan kata ya Muhammad, tidak ada di dalam Al-Quran. Dia kata ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Tak seperti nabi-nabi lain. Nabi lain Allah kata ya Adam, ya Musa. Itu makna Allah mengagumkan, Allah membesarkan Nabi, menghormatkan Nabi. Dia tak panggil nama betul-betul. Tiba bila kita tafsir, kita kata wahai Muhammad, kurang baguslah, kurang jangok, kurang comel. Misal kita kata qul, katakanlah ya Muhammad, tu kurang baguslah. Kita kata qul, katakanlah ya Rasulullah. Sebab Allah sendiri tak kata ya Muhammad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji akan Rasulullah. Allah sendiri puji Rasulullah. Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang agung. Engkau berakhlak, berperangai dengan perangai yang tinggi, perangai yang besar. Ni bentuk cakap macam ni, cakap begini, bentuk dia memuji, bentuk puji. Semacam kita lah, kamu rajin, kamu berjuru, kamu orang baik, kamu orang murah. Itu puji tu. Dan lagi pula Allah Ta'ala berfirman, wa azzaruhu wa nasaruh, dan mereka yang memuji dan membelanya Rasulullah, membelanya, membela Rasulullah, iaitu membantu, menolong akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan azzaruhu membawa makna memuji dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna ta'zir di sini bukan makna mendenda Rasulullah, mengazab Rasulullah. Ada ta'zir, terdenda. Ada ta'zir makna membesar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini makna membesar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dinyatakan seperti berikut. Di dalam hadis Ibnu Majah ada inna ba'dhan nisa madahna an-nabiy alaihi salam biqaulihinna amama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya habadha Muhammadun min jari. Dia puji kepada Rasulullah dengan bentuk nazam, bentuk puisi. Maknanya sesungguhnya sebahagian wanita ada memuji Nabi alaihi salam di hadapan baginda sendiri dengan kata-kata, oh betapa mulianya Muhammad sebagai seorang jiran. Dengan kata puji, beberapa perempuan dia berpuisi dengan kata ya habadha Muhammadun min jari. Oh baiknya, kasihnya Nabi Muhammad sebagai jadi jiran kita. Puji akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah sabit bahawa sangat ramai sahabat Nabi memuji baginda seperti Hasan,
Ibnu Thabit, Al-Abbas, dan selain mereka. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengingkari perkara tersebut. Bahkan baginda menganggapkan sebagai suatu perbuatan yang baik. Kalau betul-betul kita kembali kepada kaedah syarak, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hukum, di dalam menghukum suatu perkara. Mana tajuk memuji Rasulullah ini, kita ahli sunnah wal jamaah beramal dengan dia daripada semenjak daripada salaf sampai kepada khalaf, sampai kepada saat detik yang kita ada pada hari ini. Tetapi sekumpulan daripada mereka yang mengaku nak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, puji kepada Rasulullah dia bila melampau, dia bila kata itu suatu perkara yang melampau, suatu perkara yang salah di dalam agama, bid'ah dalalah. Adakah betul? Jawabnya tak betul, kerana Rasulullah sendiri, sahabat ramai duk puji dia sendiri, depan dia sendiri dia tidak ingkar, dia terima pula. Ini kita rasa sekaligus bila kita fikir rasa heran, orang yang ajak kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, sedangkan di dalam Al-Hadis terang-terang kata boleh puji pada Rasulullah, tiba dia kata bid'ah. Patut kita macam mana kita? Tak apa lagi kita berasa orang hak boleh ikut pula tu, orang pula macam mana orang ikut pula dah. Tak fikir-fikir langsung. Barangkalinya dia dengar sebelah, dia tutup sebelah yang lain. Itulah hak jadi problem, hak jadi masalah. Sebab tu dia merutur dulu, dia belak panggil. Bila kita nak belajar cara dia, tak boleh baca kitab yang lain, jangan dengar guru yang lain. Bila kita tak dengar guru lain, itulah jadi kita dengar sebelah, mata kita nampak sebelah, telinga kita dengar sebelah, itu kita boleh terikut-ikutnya. Walau bagaimanapun, kita jangan lupa doa pada Allah, minta Allah tunjuk perkara yang sebenar kepada kita. Puji dengan secara bentuk puji tidak dibilang melampau. Seperti kita kata, kita baca di dalam memuji Rasulullah, di dalam berzanji, di dalam selawat tu, anta syamsun, anta badru, anta nurun fauqa nuri. Itu adakah melampau? Orang yang tak faham bahasa Arab dia bilang melampau lah. Kalau orang faham bahasa Arab tidak dibilang melampau, kerana bercakap dengan jalan balaghah, bercakap dengan jalan tashbih. Dan kalau orang Melayu pun, orang Melayu bila bercakap macam tu dia tak panggil melampau. Kalau kata seorang yang garang, garang ni ke apa? Bahasa Kelantan memang bekan yang betul. Orang bekan itu kita kata rima dia. No rima mari tu. Salah tak kita cakap itu? Tak salah di segi bahasa, bukan kerana rima kaki pak ada taring gitu. Maksud rima kita orang bekan. Begitu kata Rasulullah, anta syamsun, engkau matahari. Maksud anta kasyamsi, nama dia tashbihum baligh, tashbih baligh. Kita nak melampau di dalam puji dia ni seolah Allah matahari, bukan Rasulullah matahari. Dengan berpunca pada dia kata semua ayat Quran pakai zahir. Bila orang bercakap pun zahir, dia tak melampau. Rasulullah matahari kok mana Rasulullah orang, dia kata. Oh, jahil tak boleh jadi. Tak boleh, jauh dengan kaedah. Dakwah nak kembali pada Quran hadis.
Sedangkan sabit dalam Quran hadis dia tak pakai. Sebab tu kata itu ugapan ucapan yang dimaniskan dia saja. Tak boleh makan pahit. Takallam an azabil qabr yajibul imanu bi azabil qabr wa huwa thabitun bil ijma' wa man ankarahu kufr. Qala ta'ala an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Al-hadis ista'idzu billah min 'adzabil qabr, rawahul Bukhari. Bincangkan tentang seksaan kubur. Jawapan wajib beriman dengan seksaan kubur, dan hukum ini sabit berdasarkan ijma'. Satu daripada rukun iman, satu daripada iman wajib kita beriman, iaitu azab kubur. Dalil dianya daripada Al-Quran dan Al-Hadis sebelum daripada ijma'. Kalau kita kira ijma', dalil yang kuat. Kalau tidak ada Al-Quran, kalau tidak ada Al-Hadis sekalipun. Bahkan ijma' ni bukan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Mu'tazilah pun ijma' juga. Masuk di dalam perkara yang sepakat ke semua firaq Islamiyah. Ini kena satu jagaan. Kalau kita belajar dengan cara luas lagi, kita akan bertemu di dalam kitab kita ahli sunnah wal jamaah sendiri. Kita bangsa kepada Mu'tazilah, kata mereka mengingkari akan azab kubur. Mu'tazilah mengingkari azab kubur, pada hakikat tidak betul. Mu'tazilah sendiri menyabit azab kubur. Yang mengingkari azab kubur seorang daripada orang terbangsa kepada Mu'tazilah. Dia bukan daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah sendiri pun kata dia ni bukan daripada Mu'tazilah. Dia sudah keluar daripada Mu'tazilah. Sorang dia asalnya dia daripada Mu'tazilah. Dengan sebab demikianlah di dalam kitab kita ahli sunnah wal jamaah kata Mu'tazilah ingkar azab kubur. Hakikatnya seorang daripadanya, bukan dia pun bukan daripada Mu'tazilah juga. Awal-awal ya dia daripada Mu'tazilah. Oleh itu azab kubur satu daripada perkara yang diijma'kan. Dalilnya Allah berartinya barang siapa mengingkari ijma' maka dia telah kufur, jadi kafir wal iyadzabillah. Dalilnya Allah berfirman an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya hingga akhir. Maknanya neraka diperlihatkan kepada mereka, yakni orang-orang kafir, pada waktu pagi dan petang. Neraka ni dibentang, ditunjuk kepada orang kafir pagi dan petang. Setiap hari bila orang kafir duduk di dalam kubur dia, tengah pada azab kubur dia, Allah tunjuk neraka kepada dia. Ni tempat yang kamu akan duduk mendiaminya. Kamu selepas pada bangkit menduduk sinilah, di sinilah. Itu sabit kata azab kubur. Dan pada hari berlakunya kiamat, pada hari kiamat dikatakan kepada orang kafir, kepada mereka, masukkanlah, yakni Allah Subhanahu wa taala kata kepada para malaikat, kata hendaklah engkau masuk, hendaklah engkau memasukkan keluarga Fir'aun. Masukkanlah dengan makna hendaklah kamu memasukkan keluarga Fir'aun ke dalam seksaan yang amat pedih. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala khitab khusus kepada mereka untuk ambil keluarga Fir'aun
Fir'aun dan ahli-ahlinya dan pengikutnya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'izu billah min azabil qabr." Maknanya, hendaklah kalian memohon perlindungan Allah daripada siksaan kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabit juga di dalam hadis yang sahih, Rasulullah kata, "Idza tasyahhada ahadukum falyata'awwadz min arba'." Bila kamu sudah baca tasyahud sebelum daripada salam, hendaklah kamu minta berlindung dengan Allah daripada 4 perkara. Min azabil qabr, daripada azab kubur, wa min azab jahannam, dan daripada azab jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara kita sesudah baca tayat sebelum salam, baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azab jahannam wa min azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 perkara Rasulullah ajar suruh kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 4 perkara tu azab kubur. Sabit daripada di dalam hadis, Rasulullah suruh kita berdoa, suruh kita minta Allah melindungi kita daripada azab kubur. Kalau azab kubur tak sabit, tak payah kita berdoa lah kalau azab kubur tak ada. Dan untuk lebih luas laginya, lebih lanjut laginya, kena kita baca di dalam kitab yang lebih panjang, yang cara lebih lanjut lah. Itu sebagai asas. Bila cara lebih lanjut, maksud azab kubur ni macam mana? Azab di dalam tanah, tempat ditanam, dikebomingkan ke? Atau maksud dia macam mana? Azab di atas roh serta badan ke? Atau azab badan saja ke? Atau azab roh sahaja ke? Macam mana? Bagaimana? Di situ ada perselisihan antara ulama-ulama kita ahli sunnah. Yang pada pokoknya semua selepas pada mati ada azab, ada nikmat. Bukan azab saja. Orang yang beriman, mereka yang beriman, orang ni akan dapat nikmat, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala selepas pada mati dia, selepas pada meninggal dunia. Orang yang ahli azab, orang yang fasik, orang yang kafir, orang ni dia akan terima azab selepas pada mati dia. Azab dan nikmat selepas mati itulah dinamakan azab kubur. Sama ada ditanam di dalam kubur, diperkebomingkan atau tidak dikebomingkan. Nama dia azab di alam barzakh. Walaupun dia dibakar hangus, dicincang, di blender hancur, tak ada tanam pun, dia ahli nikmat, dia akan terima nikmat rahmat daripada Allah. Kalau dia ahli azab, dia akan terima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dengan azab kubur. Ma huwa awwalul makhluqat. Awwalul makhluqat al-ma'. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Surah Al-Anbiya al-Hadis. Kullu syai'in khuliqa minal ma' rawahu Ibnu Hibban. Apakah makhluk Allah yang pertama? Jawapan, makhluk Allah, makhluk pertama ialah air. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan kami telah menjadikan segala sesuatu yang hidup daripada air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Maknanya setiap sesuatu diciptakan daripada air. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ini tajuk ni sensitif sikit ni. Jadi masyhur bagi kita, khususnya kita di alam Melayu, dan bukan di alam Melayu saja, orang Arab pun demikian. Kata awal makhluk ialah nurun Nabi, nur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama dia di dalam kitab ni kata awal makhluk ialah air. Macam mana kita nak ambil pendirian?
Kata awal makhluk Nur Nabi itu ialah orang-orang tua kita, masyayikh, guru-guru kita. Maka perkara yang seperti ini seolah-olah perkara yang diikhtilaf padanya oleh ulama, semacam perkara khilaf oleh ulama. Bila perkara yang dikhilaf oleh ulama, kita ni terbagi dua. Kita terbagi dua. Satu, kita orang yang pandai. Yang kedua, kita orang yang tak pandai. Tak bodoh, tapi tak pandai, tidak ada ilmu. Dua tu baik. Maka bagi orang yang tak pandai, orang yang tidak ada ilmu, mazhab dia ialah mazhab tuan guru, mazhab syekh, mazhab dia. Dengan maknanya dia berasa thiqah, berasa taruh kepercayaan kepada mana-mana guru, dia ikut pandangan guru tu lah. Boleh? Kerana dia tak ada mampu, tidak ada kemampuan untuk nak mentarjah, untuk nak mengulang kaji, dia ikut salah satu daripadanya. Bagi kita, orang yang ada kemampuan untuk nak mengulang kaji, untuk nak mentarjah, dia ikut apa yang disokong oleh dalil, ataupun dia ikut apa yang berhenti di tempat yang berhenti oleh perahu bahasannya. Dia bahas pergi singgah perahu dia tu kat mana, dia ikut tu lah. Kalau dia singgah sampai kepada tempatnya, singgah pada air, dia kata air. Kalau di perahu dia singgah kepada arah, dia kata arash. Kalau dia singgah kepada kata nur, ialah dia ikut kata nur lah. Ikut ilmu yang ada pada dia, ataupun dengan kata lain, mengikut ijtihad dan kajian dia. Kemudian ulama kita yang buat kajian, buat bahas, himpun pendapat ulama, hadis-hadis, dalil-dalil yang bertalian dengan awal makhluk. Koda yang saya duk baca, maka dalil bagi orang yang mengatakan, bagi mereka yang mengatakan awal makhluk air adalah lebih rajah, lebih kuat. Serta pula itulah zahir bagi pendapat imam-imam salaf, khususnya pendapat Imam Al-Bukhari dan juga kalau tak silap saya Imam Al-Tabari. Pendapat yang mengatakan awal makhluk nur Nabi ini tidak ada pada masa salaf. Tidak ada ulama-ulama yang dulu mengata dengan dia. Adanya ulama yang terkemudian, ulama kebelakangan yang sangat-sangat menyabitkan awal makhluk nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, kita buka kata tiap-tiap perkara yang disabit oleh ulama kemudian ni salah, tak betul, tidak kuat. Itu bukan ukuran kita ahli sunnah wal jamaah. Tak pasti. Walau hari ni ulama dulu tidak menyabit, tidak ada menyabit, kita hari ni kita menyabitkan dengan hujah syar'iyah, dengan dalil yang bahasa syarak,
dengan Al-Quran, dengan hadis yang sahih, maka kita tidak nafi, kita tidak ingkar akan dia. Itu kaedah kita. Kerana kaedah ahli sunnah iaitu dia kembali kepada dalil, kembali kepada hujah syar'iyyah. Itu kaedah kita. Apa yang sabit dengan dalil, itulah akidah kita, itulah cara kita. Maka bila dibincang di dalam tajuk ni, salah satunya kalau kita nak tengok kitab Awal-Awal Makhluk Nur Nabi, kitab yang bercara terusnya di antaranya kitab Mawahib Al-Ladunniyah bagi Imam Al-Qustulani. Itu ada sebut di sana lah, Awal Makhluk Nur Nabi. Dan di dalam kitab Maulud cara tajuk Maulud, kalau kitab Melayu ada tulis di tepi kitab Tajul Muluk, di antaranya Tajul Muluk ada tulis di tepi itu tajuk Awal Makhluk Nur Nabi, cerita Awal Makhluk Nur Nabi. Adakah di sana hujah dalil yang menunjuk di atas Awal Makhluk Nur Nabi? Ada ke tak? Sekadar yang saya duk baca itu, saya tak dapati kata ada hadis yang menunjuk kata Awal Makhluk Nur Nabi. Lebih lagi yang terbaru, buku yang terbaru keluar, yang ditulis ulama kita, oleh ulama kita Ahli Sunnah wal Jamaah, orang Morocco kalau tak silap. Dia tulis nak talak ni, talak Al-Ra Harari, Al-Ra Siddiq Umari, Abdullah Siddiq Umari kata Awal Makhluk ialah air. Dia bawa mari hujah tentang Awal Makhluk Nur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila saya rujuk kepadanya, dalil-dalil yang dia bawa mari itu tidak mengiqna'kan, tidak memuaskan. Tak boleh nak mematikan hujah mereka yang mengatakan Awal Makhluk ialah air. Tak boleh, tidak memuas hati. Dia bawa mari dalil umum, tak ada dalil nas. Dalil umum kata Nabi itu nur. Jumpa saya nak tengok nama buku tu. Saya download, ada nak tahu nama buku. Nanti saya tengok sebentar.
Nama dia cuba tulis dalam tanya tuan guru besar kita Gogon. Tulis al-qaulul matin fi raddi 'alal wahhabiyyati wal ahbash fi inkarihim awwaliyatan nuril mubin. Tulis al-qaulul mubin fi raddi 'alal wahhabiyyah. Itu nama buku. Al-qaulul matin fi raddi 'alal wahhabiyyah wal ahbash fi inkarihim awwaliyatan nuril mubin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pengarangnya Khadimul Hadith Asy-Syarif Farid Al-Baji, Rais Jam'iyah Darul Hadis Az-Zaituniyah, Jazair, orang Jazair. Dia tulis Zaituni Jazair kan? Satu risalah menyabitkan awal makhluk nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendata di dalam kitab tu dalil-dalil yang menunjuk kata awal makhluknya nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dia buat mari ayat-ayat Al-Quran yang menunjuk kata awal makhluk itu nur Nabi, yang kata qad ja'akum kitabun wa nur. Di antaranya cuba baca kat sana dalam 60 halaman surat. Maka tidak ada di sana dalil yang nas betul-betul kata awal makhluk selain daripada hadis yang dibangsa kepada Musannaf Abdul Razzaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Jabir radhiyallahu anhu, kata awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Awwalu ma khalaqallah, awal-awal barang yang menjadi akan dia oleh Allah nuru nabiyyika, nur nabi engkau ya Jabir, wahai Jabir. Rasulullah khitab kepada Jabir, kata awal makhluknya ialah nur dia. Hadis itu dibangsakan kepada Musannaf Abdul Razzaq. Hakikatnya tidak ada di dalam kitab hadis yang dinama Musannaf Abdul Razzaq, tidak ada hadis yang tersebut. Tidak ada. Bila tidak ada, didakwa kata boleh jadi hadis itu ada, tetapi ada ketinggalan di dalam. Bila mari cerita tu ada tinggal, ada jatuh, tulisan hak asli tu adalah manuskrip hak asli daripada Musannaf Abdul Razzaq tu ada. Itu dakwa. Maka dakwaan itu pun tak kuat juga, kerana dakwa saja, tidak ada bukti, dan dakwa itu dhaif oleh kerana Imam Abdul Razzaq, tuan kitab hadis tu sendiri, bila dia bicara tajuk awal makhluk di dalam tafsir dia, di dalam kitab tafsir dia tidak mendatangkan hadis yang tersebut, serta dia menguatkan awal makhluk adalah air. Dia datang hadis-hadis yang menunjuk kata awal makhluk air. Dia sendiri tidak bawa data hadis yang tersebut. Dan yang ada sekarang pun kitab musannaf yang ada sekarang pun tidak ada hadis yang tersebut. Itu menunjuk kata hadis itu tidak ada di dalam musannaf. Kaedah ilmu hadis pula, bila hadis tidak ada sebut, serta pula tidak ada sanad. Tidak ada sanad, maka hadis itu tidak boleh nak menyabitkan dia. Di dalam bab amal pun tak boleh, di dalam bab akidah pun tak boleh. Imam As-Suyuti di dalam kitab dia Al-Hawi lil Fatawi, dia
cakap tajuk hadis yang tersebut, dia kata laisa lahu isnadun yu'tamadu alaih. Laisa lahu isnad, tidak ada bagi hadis itu sanad yang yu'tamadu alaih, yang boleh diberpegang di atasnya. Hadis itu tidak ada sanad, adanya perawi hak tinggi sekali daripada Jabir, begitu. Sanad nak sampai kepada Jabir tidak ada. Sebab tu hadis itu hadis yang tidak sahih, bahkan dihukum dengan hadis maudha kerana tidak ada sanad. Kata Abdullah Siddiq Ghumari di dalam satu kitab dia, risalah kecil dia, tajuk Awal Makhluk, tajuk hadis Jabir, awal ma khalaqallahu nurun nabi itu, dia kata kalau kita tengok kepada lafaz hadis yang panjang, yakin kata hadis awal makhluk nur nabi itu maudha. Sebab kalau kita tengok sepotong hadis yang masyhur itu, sepotong ucapan masyhur itu, tak ada masalah lagi. Awwalu ma khalaqallahu nurun nabi, itu tak apa. Bila tengok kat hujung lagi, nyata kata hadis itu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadis, ada 2 halaman muka surat hadis, bercakap ada apa panggil tidak tak munasabah, tak bukan uslub, bukan cara Rasulullah bercakap. Lebih lagi perkara yang mustahil pula. Dia sebut kata khalaqahu min nurihi, Allah menjadikan nur Nabi daripada nur Allah. Allah ambil satu juzuk daripada nur dia, Allah ambil terbit satu nur dia, buat nur Nabi. Maknanya Allah itu berjuzuk, dia potong sekerak daripada juzuk dia, ambil satu juzuk. Semacam kita lah, ambil kuku kita potong, buat satu perkara. Allah dia cabut nur dia, ambil nur dia, qobat nur dia, buat nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ialah nur Allah, daripada Allah. Semacam sebagaimana orang Kristian, Nabi Isa itu juzuk pada Allah, anak Allah, keluar pada Allah. Maka itu nyata kata hadis tu hadis yang oleh itu tak boleh kita nak berdasar dengan hadis itu kata awal makhluk itu nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi kita orang ahli tarjah, orang ahli ilmu. Orang ahli ilmu, dia turut ilmu yang dia sapalah. Dia sampai kat mana? Dia sampai kata awal makhluk air. Dia kata air. Kita tak boleh kata dia ni menyalahi, melampau ni, ekstrem ni. Ekstrem ke apa? Dia tak ada suruh bunuh orang. Tak ada apa. Dia bercakap tajuk ilmu. Tajuk ilmu betul-betul serta hujah dia, kita tolak hujah dia tu lah. Tak sah betul mana, tak betul mana hujah dia. Serta dia daripada ahli sunnah. Bukan dia ingkar ahli sunnah. Kita kena tahu juga situ. Kata suruh tarjah, suruh kembali pada hadis Al-Quran tu. Dia hari ni orang tak faham tajuk tu, tak faham. Wajib kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Mukhatab dia tu siapa dia? Mukhatab dia tu siapa? Seperti Imam Syafi'i kata, apabila sahih hadis, bila berlawan perkataan aku dengan Al-Quran atau hadis, hendaklah pukul, lontarkan perkataan aku kepada dinding. Dan kata Imam Syafi'i juga, hendaklah kamu kembali kepada hadis. Bila sahih hadis, itulah mazhab aku. Imam Syafi'i bercakap dengan siapa? Cakap dengan kita ke bercakap dengan siapa?
Kena tahu juga. Dia hari ni orang tak faham, tak erti. Dia suka kata bercakap dengan dia. Sebab tu dia kembali Quran hadis tu. Dia tak suka kata Allah bercakap dengan dia. Mungkin kena pakai Quran hadis. Mu duk menego tom yang kena nak tahu hukum pakai Quran hadis. Dia sengkau begitu, gamak begitu ya. Padahalnya yang kita ni hak Allah bercakap dengan kita, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tu hak Allah bercakap dengan kita. Hak Allah bercakap dengan kita hak tu. Adapun hak kata istinbat daripada Al-Quran dan hadis itu Allah bercakap dengan ulama, mukhatab dia ulama. Kena faham kat situ. Begitu juga di dalam tajuk nak tahqiq ni, ulama, kelah ulama. Kita aku nak tahqiq nak tahqiq dia. Baca baris pun tak betul. Nak tahqiq kat mana? Nak jadi hakam, nak jadi pengadil, nak jadi mengadil Quran, dia tajwid tak pandai. Dia nak jadi mengadil macam mana? Dia bunyi orang baca panjang, baca suara sedap, ya aku nak beri markah hak ni banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ni markah tinggi ni. Tak kira mak ke apa, mak sedap. Mak sedap dia. Kira mak sedap gitu je lah. Tak boleh, dia tak ada ilmu nak jadi pengadil macam mana? Tak boleh. Kita nak tahqiq, bila ulama khilaf kita nak kata hak ni rajah, mana ilmu kita nak tarjah, dengan sebab mana, dengan jalan mana? Boleh berat dah. Dalil kita tak tahu. Maka di sini kita berasa siqah kepada orang kata awal makhluk tu air. Kita kata awal makhluk air. Ya, boleh. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di dalam Sahih Bukhari, satu daripada cara kita belajar ilmu, kita satu kaedah Imam Bukhari. Bukhari ni banyak kaedah dia. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, kita nak tahu kaedah Imam Bukhari macam mana, kita bacalah Fathul Bari. Mana Imam Bukhari haluh, dia orang yang haluh, dia panggil alim, haluh. Dia susung hadis, dia susun dengan Quran, susun dengan hadis. Hadis pertama, hadis yang kedua ada hubungan, seolah kata. Jadi kalau kita nak ibarat, hadis Bukhari itu adalah seerti dengan Al-Quran. Quran ya, ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga ada hubung. Surah Fatihah dengan surah Baqarah, surah Ali Imran ada hubung kait. Imam Bukhari dia susung hadis pertama, 2, 3, 4 hubung dengan tajuk dia, bab pertama, bab kedua, semua tak ada hubung kait. Haluh cara dia susun Imam Bukhari, sangat-sangat haluh. Dan lagi pula bila dia nak susun, dia tak seperti Imam Muslim. Dia buat tajuk. Imam Muslim tak buat tajuk, tak ada bab, tak ada pasal, tak ada Imam Muslim. Imam Muslim satu kelebihan dia pula, dia buat seperti Al-Quran, hadis 1, 2, 3 terus, tak ada tajuk. Di dalam tu ada tajuk, tapi berhubung, tajuk dia berhubung terus, kerana dia anak murid Bukhari. Dia nak seolah kata haluh pada guru dia lagi, cara dia susung. Pakai tak ada tajuk. Sebab apa dia tak buat tajuk? Mufaham ambil lah. Kalau mu cerdik ke, mufaham apa aku nak. Dia serah kepada kita pula. Kita kata dia bodoh. Dia cerdik. Bila orang cerdik ni, dia bercakap, dia kata kita pandai dah, dia susung tu, dia tak kat dalam tu siap dah. Imam Nawawi mari buat tajuk. Boleh letak tajuk pula. Mahalnya alimnya Imam Nawawi. Boleh baca hati Imam Muslim. Seolah lah kata. Kalau nak buat syarah ni boleh faham orang yang tuai mata dia. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dia buat tajuk di dalam kitab dia. Tajuk itu sebagai satu pendapat dia yang dia istinbat daripada hadis, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang di bawah tajuk. Imam Bukhari dia buat satu tajuk di dalam Bukhari, dia buat tajuk
Kitab Bad'il Khalqi. Kitab permulaan makhluk. Awal makhluk. Awal makhluk. Bila di situ dia bawa mari ayat Al-Quran yang menunjuk awal makhluk. Bawa mari hadis yang menunjuk awal makhluk. Berartinya hadis dan ayat Al-Quran dan hadis yang di bawah tajuk ini sebagai jadi dalil menunjuk kata awal makhluknya. Itu kehendak dia. Maka Imam Bukhari bila dia bawa mari di ayat Al-Quran hadis di bawah tajuk permulaan makhluk, dia bawa mari Al-Qurannya wa kana arsyuhu 'alal ma. Dia bawa mari hadis kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh wa kana arsyuhu 'alal ma. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia buat huraian, dia bawa di situ kata awal makhluk di sisi Imam Bukhari adalah air. Itu kesimpulannya. Saya ada buat catatan juga tajuk ni, tapi tablet ni habis bateri, tak boleh nak buka. Harap ke dia tak boleh harap sangat. Nak habis tak royak kita. Tak boleh tengok dah lah. Tak boleh tengok. Atau ilmu fil kutub. Orang alim sungguh ilmu dia fi sudur. Kita ilmu fi tablet. Ilmu fi komputer. Api elektrik mampu habis ilmu kita. Mana begitu yang saya ingatnya Imam Bukhari Imam Ibn Hajar Asqalani dia buat huraian kat situ, dan juga Imam At-Tabari di dalam tafsir At-Tabari. Mana ulama salaf dia menyabitkan awal makhluk ni kana arsyuhu 'alal ma. Ini Al-Quran dan hadis sahih Bukhari. Allah ada, tidak ada yang lain pada Allah. Wa kana arsyuhu kata Imam Ibn Hajar Asqalani wa kana arshuhu 'alal ma. Kana yang kedua ini yakni Allah menjadikan arasy. Kana yang pertama dengan makna qidam. Kana adalah Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah ada. Kana dengan makna sabit, dengan makna Allah ada. Allah ada, tidak ada permulaan. Tidak ada sesuatu sebelum yang lain daripadanya. Wa kana arshuhu. Kana yang kedua ni dengan mana arash ada kemudian daripada tak ada. Ada pengkana yang pertama bukan mana ada kemudian pada tak ada. Allah ada, begitu. Yang kedua wa kana arshuhu, dan jadilah arash. Arash ni baru ada. Dengan mana Allah menjadikan arash. Menjadikan arah alal ma, di atas air. Inilah awal-awal makhluk. Awal-awal makhluk sebelum daripada ada sesuatu, Allah menjadikan arash di atas air. Kemudian yang mana awal dua tu? Air ke arash? Ke serentak? Allah kata Nabi kata Allah menjadikan arah di atas air. Maka di dalam hadis Ibnu Hibban daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah dia minta Rasulullah cerita kepada dia semua perkara, kerana dia serenak tengok Rasulullah. Bila dia pandang kepada Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah, idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat aini. Ya Rasulullah, bila aku lihat engkau, aku pandang kepada engkau, hati aku berasa sedap dan mata aku berasa sejuk. Sedap tengokmu ya Rasulullah, rindu tengokmu ya Rasulullah. Ambi'ni an kulli syai. Engkau ceritalah kepada aku semua perkara. Minta engkau cerita tajuk semua perkara. Cerita tajuk langit, tajuk bumi, tajuk air, tajuk manusia. Barangkalinya saya sukanya maknanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nak duduk bersama dengan Rasulullah, nak panjang masa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila royak halangi, panjang halangi tu. Langit pertama, langit kedua, sudah halangi royak bumi. Bumi pertama, bumi kedua panjang sikit, sedap duduk dengan Rasulullah, boleh panjang sikit.
Begitu barangkali tujuan dia suruh rojak semua, suruh cerita semua perkara. Kalau kata rojak tajuk air ke, rojak 2-3 patah, 2-3 ayat, tinggal pergi, tak boleh duduk lama. Rasulullah kata ke semua perkara dijadikan dia daripada air. Semua perkara dijadi pada air. Rasulullah cerita semua perkara selalu. Sebab Abu Hurairah Rasulullah cerita semua kepada dia. Rasulullah cerita semua ada. Tak panjang juga, pendek Rasulullah. Itu kata uti itu jawami'al kalim. Rasulullah diberi pada dia perkataan yang padat. Bila dia cakap padat, pendek tapi makna luas. Mana dia kata semua perkara dijadi daripada air. Habis gapo lagi mu nak tahu? Langit dijadi pada air, bumi dijadi pada air, arah dijadi daripada air. Mana daripada air ke semua habis. Artinya awalnya air, maddah yang pertamanya air. Selepas daripada air itu dijadikan arah, dijadi di atas air. Mana semua dijadi daripada air, artinya awal makhluk itu adalah air. Itu pendapat ulama yang muktabar daripada Imam Bukhari sendiri. Oleh itu bagi saya kata kita kata awal makhluk air ini bukan kita ingkar ahli sunnah wal jamaah, bukan kita menyalahi dengan ahli sunnah wal jamaah. Ialah bahkan dia adalah satu daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Qustulani sebut dalam Mawahib Al-Laduniyah sekalipun, dia sebut awal makhluk nur Nabi sekalipun, tapi hujah dia tidak kuat. Hujah dia tidak kuat. Bukan dengan mana kita kata awal makhluk air ni kita ingkar keadaan Nabi itu nur, bukan. Kita tidak ingkar keadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nur. Nabi adalah satu nur. Kita ini duduk bercahaya dengan nur dia. Kita duduk di dalam cahaya nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia bawa mari tu semua nur lampu kepada kita. Nur dengan mana Nabi kita ni Al-Hadi, dia yang menunjuk kepada kita. Dia tunjuk jalan kepada kita. Begitu dengan secara ringkasnya. Takallam an anwa'il bid'ah wa mad dalilu ala wujudi bid'atin hasanah. Jawab al-bid'atu lughatan hiya kullu ma uhditha ala ghairi mithalin sabiqillah. Amma min haitsu syar'i fatanqasimu ila bid'ati hudan wa bid'ati dhalalah. Qala Allah ta'ala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a mardatillah. Allahu madaha fi'la atba'i Isa al-muslimin min inqita'ihim 'ani syahwat mimma lam yufrad 'alaihim wa dzalika ibtigha'a ridwanillah. Al-hadits man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'di, rawahu Muslim. Wa qad ahdatha as-sahabatu wa man ba'dahum katsiran minal umuril hasanah fid din wa talaqqatha al-ummatu bil qabul ka'amalil maharib wal adhan ats-tsani li salatil jum'ah wa tanqitil mishaf wa amalil maulidin nabawiyyi syarif sallallahu alaihi wasallam. Bincangkan tentang jenis-jenis bid'ah dan apakah dalil yang menunjukkan bahawa bid'ah hasanah itu benar-benar wujud. Jawapannya bid'ah dari segi bahasa, yakni bahasa Arab, ialah setiap perkara yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya. Itu di dalam bahasa Arab. Bila kata al-bid'ah, satu daripada makna bid'ahnya iaitu perkara yang baru ada, perkara yang direkodkan dengan tidak ada contoh sebelum daripadanya. Semua ni speaker, telefon, kapal terbang, kereta api, kereta biasa, motor, basikal, semua ni dikata bid'ah, benda yang direkod sebelum daripadanya tidak ada contoh, rekod betul-betul. Itu kalau kita kira dengan sepitah lalu, kalau nak cakap
panjang juga, jadi panjang lagi. Kapal bukan rekor sangat, ada contoh sebelum daripadanya, apa, burung. Dia tiru burung ke, dia ada contoh juga. Tak bid'ah. Sebab tu orang buat kapal tak boleh, tak masuk neraka, sebab ada contoh dia. Dia tak boleh, ada bukan rekor lah. Sebab tu orang hak kata bid'ah semua bid'ah dalalah, dia tak kata bid'ah dalalah kapal tu. Sebab apa? Dia kata ada contoh. Apa contoh dia? Burung. Ya gitulah. Walau bagaimanapun begitulah asal makna bid'ah di dalam di segi bahasa. Maknanya dari sudut syarak, kira ke agama, yakni maksudnya hak syarak panggil bid'ah. Hak syarak panggil bid'ah. Pula bid'ah terbagi kepada dua, iaitu bid'ah huda, bid'ah pertunjuk, dan bid'ah dalalah. Dari segi syarak ada bid'ah hudan, ada bid'ah dalalah. Bid'ah itu yang ialah betul, bid'ah itu ialah khair, dan yang kedua bid'ah yang sesat. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Maknanya, dan mereka pengikut-pengikut bagi Nabi Isa alaihi salam, tu maksud mereka umat Nabi Isa, mengada-ngadakan rahbaniyah. Umat Nabi Isa dia reka satu cara beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nama dia ibadat tu dikata rahbaniyah. Sedangkan kami, Allah kata, dia tidak mewajibkan kepada mereka, melainkan Allah tidak mewajibkan rahbaniyah di atas mereka itu. Allah tak ada wajib suruh rahbaniyah. Melainkan, yakni maksud melainkan mereka sendiri yang mengada-ngadakannya. Kami tidak wajib. Dia mereka buat rahbaniyah sendiri. Mereka apa? Mencari keredaan Allah Ta'ala. Pengikut Nabi Isa tu dia reka rahbaniyah demi untuk nak menutupi keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji perbuatan para pengikut Nabi Isa alaihi salam yang yang beragama Islam, yakni yang beriman, kerana mereka telah menjauhkan diri mereka daripada kesukaan nafsu, syahwah, yang tidak pernah diwajibkan ke atas mereka, demi untuk mengampai menggapai keredaan Allah, menggapai, mencapai. Tapi awak G ke tu? Menggapai tu capai lah. Bahasa tak benar. Menggapai tak faham. Untuk mencapai keredaan Allah Ta'ala, dia demi untuk cari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cela reka satu cara untuk nak mencapaikan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kata di sini Allah cela kerja bid'ah, tu masya-Allah susah bagi kita, sebab kita sendiri tak nak pandai, tu jadi susahnya. Kalau kita pandai tu tak jadi susah. Ayat ni juga dibawa datang oleh orang yang kata bid'ah reka dalam agama itu sesat. Cuba tengok Allah caci orang pengikut Nabi Isa, dia reka satu bid'ah nama rahbaniyah. Apa rahbaniyah? Jadi datuk padri.
Kalau kita sekarang lah ni jadi orang sufi. Pondok sufi ni bid'ah jugalah. Jadi orang sufi ni Allah cela. Apa jadi orang sufi? Tinggal syahwah. Tidak kahwin, tidak makan tak sedap, makan sikit-sikit saja, satu butir beretih satu hari. Maka begitu dia panggil rahbaniyah. Tinggal syahwah, semua syahwah tinggal, keinginan nafsu dia tinggal. Dia kata ini Allah cela. Kita orang yang menyabik, ulama yang menyabik kata boleh reka di dalam ibadat dengan syarat-syarat dia. Ayat ini bukan Allah cela, bukan Allah caci. Jadi dua pandangan. Bila dua pandangan, kita macam mana? Ini kita kena kembali kepada faham kita sendiri, kata. Yakni kita tengok yang mana lebih dekat, yang tepat mana, tentang mana yang Allah caci. Kita kena tengok kat situ. Wa rahbaniyatani batada'uha ma katabnaha alaihim illa btigha ridwanillah. Betul mana kat sini Allah caci? Di sini tidak ada tempat caci padanya. Tak ada caci. Di sini hak kata dipuji. Yang Allah caci ayat yang kama dia. Allah cacinya fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Itu tempat cacinya. Bukan caci betul ibtidah. Allah caci kata fama ra'auha, mereka itu tidak pelihara, tidak jaga akan rahbaniyah yang dia reka itu. Sewa rumah untuk buat pondok sufi. Ini satu perkara bid'ah. Satu perkara yang direka. Reka ni tak ada. Orang buat musalla, buat pondok, tu baru hak tak reka. Ni sewa bilik buat pondok sufi ada ke? Tak ada. Ni benda yang direka betul-betul. Tak ada masa orang dulu tak ada buat macam ni. Sewa nak tidur boleh, sewa nak duduk tak apa. Ni sewa buat pondok. Tak ada reka betul. Dicela tak? Yang dicelanya bila sewa buat pondok, orang tua pondok tak ada duduk, beri pelajar duduk, dia hidup menega kat sana. Tu kena cela sungguh. Yang cela bukan sewa buat pondok, dia tak bercara pondok dia. Biar orang mari duduk, dia ambil sewa kat orang duduk tu pula. Itulah kena celanya. Begitu sewa nak buat, dia ni reka nak buat ibadat. Tiba buat boleh 2 bulan. Tak agak main tak makan nasi ni. Tak agak main tak bining gini. Tak boleh duduk aku. Nak bini lah reka sangat. Allah cela betul, dia tak jaga amalan hak dia reka. Bagus dah dia reka, Allah puji kerana dia reka nak cari keredaan Allah. Betul sangat dia nak cari keredaan Allah. Keredaan Allah itu ditutup. Maka betul yang ulama kita, hak jumhur ulama, hak ni lah hak muktamad sungguh, orang pandai sungguh, alim sungguh dia panggil. Yang kata Allah puji mereka ini. Ni ayat puji. Allah puji pengikut Nabi Isa, tetapi dia reka satu ibadat untuk dia berdaping diri, untuk dia nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kama dia Allah caci dia bila dia reka, dia buat sekerak jalan, sepotong jalan, dia break, dia berhenti, tak jaga. Itu yang dicelanya. Oleh itu kita nak reka ibadat untuk nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dicela, dibolehkan. Itu mengikut ayat ni. Oleh itu kita nak buat pondok demi apa? Demi nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala, nak sebab agama Allah, nak jaga agama Allah. Boleh, tapi kena teruskanlah. Kena terus. Kalau break kena caci seperti Datuk Padri ni lah. Kena terus ke. Tak boleh dah break dah.
Itu di antara hujahnya. Kata ada bid'ah boleh kita reka ibadat. Hak sebenarnya dia panggil bukan reka ibadat. Bukan reka ibadat. Reka apa? Reka cara. Ibadat tu sudah ada. Reka cara. Seperti kita nak berzikir la ilaha illallah. Kita reka kan la ilaha illallah. Tak ada reka. Zikir itu sudah ada di dalam agama. Cuma kita reka sikit je. Kita reka macam ada. Kena berzikir la ilaha illallah. Ketika illallah itu kena angguk kepala betul dengan hati. Supaya Allah turun duduk dalam hati. Ingat ketika tu Allah saja Tuhan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bid'ah ada salah macam tu. Kalau konsert angkat punggung, kau dulu kita jangan hukum lagi. Tak apa tu. Kalau angguk kepala ni bid'ah dalalah masuk neraka dah. La ilaha illallah. Masya-Allah. Boleh macam tu. Tak betul. Ini kita cara ni cara yang harus kita nak bergerak macam kita nak bergerak ini. Salah. Saya nak menyampai majlis ilmu ni saya bergerak ini. Mana dalil kata bila kamu ceramah jangan kamu bergerak. Kena duduk diam. Tak ada. Itu perkara yang harus kita reka bentuk tak apa. Hak kita reka bukan reka ibadat. Kita reka bentuk-bentuk dia yang diitlaq oleh syarak. Yang syarak buka luas. Dia tidak had bagi kita. Dia suruh kita berzikir, berzikirlah. Nak berzikir berapa kali, nak berzikir macam mana, itu serah kepada kita. Kalau reka ibadat tak boleh sungguh, itu tidak ada ulama kita membolehkan. Bahkan itu nama bid'ah dalalah, reka ibadat. Seperti kita reka cara sujudnya, kita sujud akak kaki sebelah. Kita sujud akak kaki sebelah, tangan sebelah. Ni cara semaya hak moden baru. Hak tu orang panggil bid'ah dalalah. Tak ada di dalam kaedah agama. Tak ada dalil. Kalau ada dalil boleh lagi. Tak ada. Itu panggil reka. Reka tu tak boleh. Semaya 4 rakaat, sujud dianya akak kaki kanan sebelah 2 rakaat, akak kaki kiri sebelah 2 rakaat ketika sujud. Itu bid'ah dalalah nama dia. Reka cara ibadat betul-betul. Reka berzikir. Reka hak berzikir salah dengan kaedah syarak. Tak boleh juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Cuba tengok Rasulullah kata. Bermaksudnya barang siapa yang merintis, yakni memulakan dalam Islam sesuatu perbuatan yang baik, yakni bid'ah hasanah. Sunnatan mana tariqatan hasanah, satu tariqah, satu cara, satu contoh yang elok. Maka baginya, maka dia mendapatkan pahala perbuatan tersebut dan pahala mereka yang melakukan perbuatan itu selepas daripadanya. Rasulullah menyabitkan sunnah hasanah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Walau bagaimanapun kesimpulannya, sebagaimana yang saya sebut dululah, perkara yang direka itu dibentang ke atas adillah syar'iyah. Kita ambil hak Imam Syafi'i, itu kesimpulan yang lebih tepat. Mudah kita nak menyampai, mudah kita nak buat ayat. Nak buat ayat mudah. Tiap-tiap perkara yang baru direka dibentang ke atas adillah syar'iyah. Kalau tidak bertentangan, tidak menyalahi dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan asar, dengan ijma', maka itu bid'ah hudan, bid'ah berpetunjuk. Kalau lah perkara yang direka itu menyalahi dengan Al-Quran, menyalahi dengan sunnah, menyalahi dengan asar, menyalahi dengan ijma', itulah bid'ah dalalah. Ma uhditha mimma yukhalifu kitaban au atharan au sunnatan au asaran au ijma'an.
Benda yang diada-adakan daripada barang yang menyalahi dengan Quran, sunnah, asar, ijma', itu nama bid'ah dalalah. Kalau barang yang diadakan tidak menyalahi dengan Al-Quran, tidak menyalahi dengan hadis, tidak menyalahi dengan asar, tidak menyalahi dengan ijma', itu tidak dibilang bid'ah dalalah. Tilik. Kalau masuk di dalam kata wajib, jadi wajib. Kalau masuk di dalam kata sunat, jadi sunat. Tengok dalil-dalil syarak, bentang kepada dalil syarak. Satu lagi, tajuk bid'ah ni beginilah, yang lebih supaya kita lebih luas, kita baca buku yang ditulis oleh buku nama Tahqiqul Bid'ah dah. Tahqiqul Bid'ah yang ditulis oleh siapa ni? Ulama Yaman. Itu kitab yang syamil, yang melengkapi tajuk-tajuk bid'ah. Semua hadis berhubung kait dengan bid'ah, dia mendatangkan semuanya. Kalau kita baca kitab tu, maka yakin bagi kita, dan kita rasa tenang kata cara yang dibawa oleh ulama kita tu adalah betul. Dan yang kita kata bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah, itu sangat-sangat betul. Serta pendapat ulama ahli sunnah wal jamaah, tidak ada wajah bagi orang kata tiap-tiap perkara yang diada oleh yang diadakan dia pada Rasulullah dibilang bid'ah dalalah. Itu kaedah yang salah, kaedah yang tak betul. Bagaimana yang saya kata dululah, kerana ulama kita buat mari di dalam buku tu adakah semua, kerana perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang harus. Bila kita kata perkara yang tidak dikerja oleh Rasulullah haram saja atau bid'ah saja, itu tak betul. Kerana yang tidak dikerja oleh Rasulullah ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh. Bila kata orang kata perkara tak dikerja oleh Rasulullah bid'ah dalalah, sesat. Tidak ada bid'ah dalalah malaki haram atau serendah-rendahnya makruh. Tak betul. Di sana ada lagi hak wajib, di sana ada lagi hak sunat, di sana ada hak harus.